بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف وأكرم الأنبياء والمرسلين، سيدنا وحبيبنا وقرة أعيننا محمد الصادق الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين. نوينا التعلم والتعليم والتذكر والتذكير والنفع والانتفاع والإفادة والاستفادة والحث على التمسك بكتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، والدعاء إلى الهدى والدلالة على الخير ابتغاء وجه الله ومرضاته وقربه وثوابه. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم اغننا بالعلم، زينا بالحلم، وأكرمنا بالتقوى، وجملنا بالعافية. اللهم إنا نعوذ بك من علم لا ينفع، ومن قلب لا يخشع، ومن دعوة لا يستجاب لها. آمين يا رب العالمين. أما بعد، Muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita sambung kuliah kita, kuliah hadis, kitab Al-Jami' As-Saghir karangan Al-Imam As-Suyuti rahimahullah taala, ila an wasalna ila al-hadis الثالث والعشرون. Kita telah sampai kepada hadis yang ke-23, yaitu sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ayatul izzi alhamdulillahilladzi lam yattakhidh walada. Ayatul izzi alhamdulillahilladzi lam yattakhidh walada. Maksudnya, ayat ini di dalam Al-Quran membuatkan orang sentiasa kuat. Ayat ini dia ada rahasia. Ayat dalam Al-Quran, alhamdulillahilladzi lam yattakhidh walada. Ayat ini namanya atau gelaran dia ayatul izzi. Maksud ayat al-izzi, ayat yang mengkuatkan kita di dalam agama dan membuat kita sentiasa orang yang kita sentiasa kuat, membuat diri kita selalu kuat, iaitu ayatul izz. Kita sentiasa berada di dalam al-man'ah, iaitu berlindungan. Ayat, boleh kata ayat berlindungan atau ayat kekuatan, atau ayat yang membuat kita sentiasa dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala, yaitu ayat yang firman Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillahilladzi lam yattakhidh walada ولم يكن له شريك في الملك ولم يكن له ولي من الذل وكبره تكبيرا. Ayat ini. Dan kerana ayat ini sangat mulia dan mengkuatkan orang yang selalu membacanya, maka Allah Subhanahu wa taala telah menjadikan ayat ini ayat yang penutup pada buku Allah At-Taurah yang turun kepada Nabi Musa alaihi salam. Kitab At-Taurah yang turun kepada Nabi Musa, penutupnya, hujungnya ayat tersebut, yaitu alhamdulillahilladzi lam yattakhidh walada wa lam yakul lahu syarikun fil mulki wa lam yakul lahu waliyyun minadh-dhulli wa kabbirhu takbira. Ayat ini sangat mulia, dan siapa-siapa yang rasa dirinya dihina di tengah masyarakat atau di tengah keluarga atau di mana-mana, rasa dirinya macam tak disambut dengan baik-baik atau dihina atau tidak orang muliakan dia atau dia selalu lemah, orang menang kepada dia, maka haruslah dia membaca ayat tersebut. Ulangkan ayat ini banyak-banyak setiap hari.
yaitu alhamdulillahilladzi lam yattakhidh walada wa lam yakul lahu syarikun fil mulki wa lam yakul lahu waliyyun minadh dhulli wa kabbirhu takbira. Banyak-banyak ulangkan ayat ini setiap hari. Siapa-siapa yang mengulangkan ayat tersebut, maka Allah Subhanahu wa taala akan memberi kepadanya asbab-asbab kebanggaan, kekuatan dan berlindungan daripada syaitan, juga daripada manusia-manusia yang lain. Hatta di dalam kitab Abwabul Faraj yang dikumpulkan oleh Al-Imam Al-Maliki rahimahullah ta'ala, dia kata, aku pernah jumpa dengan tulisan seorang ulama. Di dalam bukunya, beliau berkata, siapa-siapa yang ingin mendapatkan kebanggaan, kemuliaan di mana-mana, nak dapatkan kebanggaan, kemuliaan, disambut dengan baik, dimuliakan oleh orang lain, juga untuk mengelakkan segala keburukan daripada orang yang lain ketika bertemu atau daripada jauh pun, maka hendaklah dia membaca ayat tersebut, iaitu alhamdulillahilladzi lam yattakhidh walada wa lam yakul lahu syarikun fil mulki wa lam yakul lahu waliyyun minadh dhulli wa kabbirhu takbira. Ini di dalam hadis. Di dalam kata ulama ini, dia kata boleh juga menambahkan Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, la ilaha illallah, wallahu akbar, wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Tanya. Cek alhamdulillah itu bagi jawab. Cek surah apa? Alhamdulillahilladzi lam yattakhidh walada. Aisyah sari. Jadi ayat ini dia banyak ada rahasia, sehingga Al-Imam As-Suyuti rahimahullahu taala Al-Imam As-Suyuti berkata, tusannu qira'atuha 'inda an-naum. Sunnah ayat ini dibaca waktu sebelum tidur. Sebelum tidur sunnah dibaca ayat tersebut. Wa ta'limuha lil ahl wal 'iyal. Dan sunnah kita mengajar keluarga kita, isteri dan anak-anak kita juga. Sunnah kita mengajar mereka ayat tersebut supaya mereka membacanya sebelum tidur. Alhamdulillahi alladzi lam yattakhidh walada wa lam yakul lahu syarikun fil mulki wa lam yakul lahu waliyyun minadh dhulli wa kabbirhu takbira. Surah Al-Isra. Ayat tersebut ini di dalam surah Al-Isra. Surah Al-Isra betul. Surah Al-Isra ayat 111. 111. Aisyah. Ayat tersebut itu dalam surah Al-Isra ayat 111. Kalau ada orang yang kata apa Al-Isra, saya Google. Bagus kalau boleh copy translate ayat itu dan masukkannya dalam komen Nabi. Baik. Jadi Al-Imam As-Suyuti rahimahullah ta'ala yang menulis kitab Al-Jami' As-Saghir, beliau berkata sunnah. Dia kata ada satu riwayat, ada satu hadis daripada Rasulullah SAW ajar kita membaca ayat tersebut, iaitu alhamdulillahilladzi lam yattakhidh walada wa lam yakul lahu syarikun fil mulki wa lam yakul lahu waliyyun minadh dhulli wa kabbirhu takbira. Sunnah kita membacanya sebelum tidur. Dan sunnah kita mengajar keluarga dan anak, itu dalam ada satu riwayat dalam hadis Rasulullah SAW yang lain, dalam riwayat yang lain Rasulullah suruh kita ajarlah keluarga sekali, ajarlah anak-anak hafal ayat tersebut dan membacanya sebelum tidur. Siapa-siapa yang istiqamah sebelum tidur membaca ayat tersebut, dia akan melihat ajaib nanti. Dia iaitu dimuliakan, dia akan dapatkan kebanggaan, dia akan dapatkan kemuliaan, dimuliakan oleh masyarakat, oleh orang yang lain, oleh keberkatan membaca ayat tersebut. Hadis ini Al-Imam Suyuti kata sanadnya hasan.
وهكذا. Ini hadis yang ke-23. Hadis ini daripada Sayyidina Mu'adz bin Anas. Baik, hadis yang ke-24. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ayatul imani hubbul ansar. Ayatul imani hubbul ansar wa ayatul nifaqi bughdul ansar. Maksudnya, tanda atau alamat orang itu beriman, sempurna keimanannya, yaitu dia mencintai golongan Al-Ansar. Golongan Al-Ansar yakni sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam yang penduduk Al-Madinah, yaitu Al-Aus wal Khazraj. Dan ayatul nifaqi bughdul ansar, dan tanda atau alamat orang itu munafik, ada sikap dan sifat munafik dalam hatinya, yaitu dia membenci kepada golongan Al-Ansar. Jadi kalau kita cinta kepada Al-Ansar, itu tanda keimanan yang sempurna. Dan kalau kita ada rasa benci kepada golongan Al-Ansar, iaitu sahabat Nabi SAW yang membantu Rasulullah daripada Madinah, maka itu na'udzubillah antara tanda munafik. Antara tanda munafik. Maka kita kena cinta kepada Al-Ansar. Alamatu kamalil iman. Tanda iman itu sempurna, iaitu kita mencintai Al-Aus wal Khazraj, iaitu Al-Ansar. Kenapa kita mencintai Al-Aus wal Khazraj, Al-Ansar? Itu tanda iman. Ulama kata, lihusni wafaihim bima ahadullah alaih. Kerana mereka menunaikan janji mereka dan bai'ah mereka kepada Allah dan Rasulullah. Mereka membantu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam atas musuh-musuhnya. Di zaman yang mana mereka sangat lemah dan susah, dan mereka berjiran dengan Rasulullah dengan baik, mereka berkawan yang kawan Rasulullah SAW dan bersahabat dengan Rasulullah SAW dengan sebaik-baik sahabat, juga mereka jujur dan ikhlas mencintai Allah dan mencintai Rasulullah SAW. Oleh yang demikian, golongan Al-Ansar ini, mereka telah menjadi, cinta mereka telah menjadi tanda sempurnanya iman kita. Jadi kita kena cintalah kepada Al-Ansar. Dan seperti mana kita cinta kepada Al-Ansar, kita cinta juga kepada Al-Muhajirin. Dan kita kena cinta kepada seluruh sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kerana semua sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam menunaikan perjanjian dan bai'ah mereka kepada Rasulullah, melakukan kebaikan kepada Rasulullah, menangkan Rasulullah, bantu Rasulullah, dan jujur dan ikhlas mencintai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. La ilaha illallah. Semua sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam udul. Ulama kata, semua sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam mereka sempurna, baik, dan wajib kita mencintai mereka dan mengagungkan mereka. Kerana mereka lah yang dapat melihat kepada Rasulullah dan membantu Rasulullah di dalam masa yang senang dan yang susah. Mereka mengorbankan keluarga, harta, hatta mengorbankan nyawa mereka sendiri. Nyawa mereka pun yang paling mahal, mereka juga mengorbankannya untuk Allah dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. La ilaha illallah. Fasara alaman bil ghalabah. Mereka diberi gelaran Al-Ansar. Kenapa? Kerana Allah Subhanahu wa taala berfirman, walladzina awaw wa nasaru. Maksudnya, dan mereka ni, yakni sahabat Nabi SAW, awaw, mereka lah membukakan negeri mereka Al-Madinah dan rumah mereka untuk Rasulullah dan sahabat. Wa nasaru, dan mereka membantu dan menangkan Rasulullah atas musuh-musuhnya daripada Quraisy dan orang Arab yang lain. Maka oleh itu, gelaran Al-Ansar telah menjadi tetap untuk penduduk Al-Madinah. Walaupun
Al-Muhajirin pun yang datang dari Makkah berhijrah kepada Madinah, mereka juga Ansar, menangkan Rasulullah, bantu Rasulullah juga. Tetapi gelaran itu telah menjadi tetap dan lagi jelas untuk penduduk Al-Madinah. Jadi sahabat Nabi SAW dua golongan, Al-Muhajirin dan Al-Ansar. Al-Muhajirin siapa? Yaitu sahabat yang penduduk Makkah tapi mereka berhijrah kepada Madinah bersama Rasulullah. Mereka namanya Muhajirin sebab mereka berhijrah. Golongan yang kedua Al-Ansar. Siapa mereka? Penduduk Madinah. Kerana mereka yang menangkan dan membantu Rasulullah dan melindungi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa khussa al-ansar bihadhihi al-manqabah al-'uzma lima yamtazu bihi min al-fada'il. Dan Al-Ansar diberi kelebihan ini oleh Rasulullah, iaitu cinta mereka menjadi tanda sempurnanya iman kita, sempurna iman kita kerana kelebihan-kelebihan mereka yang banyak. Banyak kelebihan golongan Al-Ansar. Sehingga Rasulullah SAW bersabda dalam hadis yang lain, "Lau salaka an-nasu fajjan, wa salaka al-ansaru fajjan, la salaktu fajjal ansar." Sesungguhnya Nabi SAW kata, kalau sekiranya golongan manusia semua mengikuti satu lorong dan golongan Al-Ansar mengikuti satu lorong yang lain, maka aku akan mengikuti lorong Al-Ansar. Seolah-olah Nabi SAW dikata, golongan Al-Ansar banyak kelebihan. Banyak mendapat petunjuk dan lebih bercahaya. Jadi Nabi SAW daripada cintanya kepada sahabat yang penduduk di Madinah, iaitu golongan Al-Ansar, iaitu daripada cinta Rasulullah kepada mereka, Rasulullah hidup dan mati di sana. Walaupun Rasulullah keluar dari Makkah kerana dikeluarkan daripada oleh orang Quraisy, tapi selepas 10 tahun Rasulullah bukakan Makkah, lepas 9 tahun. Lepas 9 tahun hijrah, Rasulullah membukakan Makkah. Maka dah menjadi negara Islam. Jadi kalau Rasulullah ingin pindah balik, pulang kepada kampungnya Makkah dan Mukarramah, duduk di sana, hidup meninggal di sana, boleh. Kerana Makkah telah menjadi negara Islam. Tidak ada siapa-siapa yang membahayakan keadaan Rasulullah. Tapi Rasulullah SAW, walaupun Makkah dah jadi negara Islam, walaupun Makkah dah tidak ada musyrikin, tidak ada berhala, tidak ada kufur lagi, tapi Rasulullah SAW selepas selesai membukakan Makkah, merasmikan Makkah sebagai negara Islam, Rasulullah bulan juga kepada Al-Madinah. Subhanallah. Hebatnya golongan Al-Ansar sampai Rasulullah SAW pun tinggalkan kampungnya untuk mereka. Walaupun kampungnya sekarang dah boleh balik dan boleh tinggal, tapi Rasulullah tinggalkan. Rasulullah kata kepada Al-Ansar, "Al-mahya mahyakum wal mamatu mamatukum." Aku akan hidup bersama kamu dan aku akan mati bersama kamu, yakni di dalam kota kamu, di dalam Al-Madinah. Dan Rasulullah SAW kuburnya sehingga sekarang di Al-Madinah. Sebab Rasulullah wafat di Al-Madinah, tidak wafat di Makkah. Walaupun sebelum wafat Rasulullah, Makkah Mukarramah dah menjadi negara Islam. La ilaha illallah. Fawajib at-tahdhiru min bughdihim. Maka ulama berkata, maka kita kena berhati-hati, jangan kita membenci, jangan kita merasa benci kepada sesiapa daripada golongan Al-Ansar. Perkara itu amat berbahaya. Sebab perkara itu boleh menjadi tanda munafik. Jadi kita kena cinta golongan Al-Ansar, kita cinta sahabat Nabi SAW. Bahkan benci kepada siapa-siapa sahabat Rasulullah atau keluarga Rasulullah, itu juga antara tanda-tanda munafik. Seperti mana di dalam hadis-hadis yang lain. Maka antara tanda munafikin, mereka benci kepada Ahlul Bait, keluarga Rasulullah, juga mereka benci kepada sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kadang-kadang benci kerana hasad. Allah memberi banyak kelebihan kepada mereka. La ilaha illallah. إن كان مشاركا في المعنى مشاركا لهم في الفضل كلهم بقصد ما لا في الخبر. Jadi hadis ini sangat menakutkan kita. Jangan
membenci sesiapa daripada sahabat Rasulullah, juga mengajar kita agar kita mencintai sahabat Rasulullah, khususnya Al-Ansar. Juga hadis ini membuktikan amalan-amalan kita itu menjadi bukti untuk keimanan atau nifak kita. Jadi kita kena berhati-hati apa yang kita cinta dan apa yang kita benci. Kita kena uruskan baik-baik benci kita dan cinta kita. Jangan kita cinta kecuali Rasulullah, sahabat Rasulullah, orang-orang soleh dan amalan-amalan yang baik. Juga jangan kita benci kepada perkara-perkara yang baik, amalan yang soleh atau kepada orang yang soleh atau sahabat atau ahlul bait atau Rasulullah. Kita kalau nak benci, kita kena benci kepada syaitan, tentera syaitan, kepada orang kafir yang jahat, yang lawan Islam, dan kepada maksiat. Inilah perkara yang kita kena bencinya. Selain itu, kita kena cinta. Kita kena cinta perkara-perkara yang baik. Dan siapa-siapa yang mencintai perkara, siapa-siapa yang mencintai syaitan atau amalan syaitan atau dosa atau maksiat, dengan otomatik hatinya akan benci kepada Rasulullah, akan benci kepada sahabat, akan benci kepada ajaran Islam. Dan begitu juga terbalik. Siapa-siapa yang hatinya cinta kepada Rasulullah, cinta kepada sahabat, cinta kepada Islam, ajaran Islam, hatinya dengan otomatik dia akan benci kepada maksiat, benci kepada orang kafir yang jahat, benci kepada syaitan dan amalan dan tenteranya. Dia dengan otomatik perkara itu akan jadi. Jadi sebab itu kita kena berhati-hati apa yang kita cinta dan apa yang kita benci. Nabi SAW bersabda, Al-mar'u ma'aman ahab. Orang ini di hari kiamat akan bermahsyar dan berbangkit di hari kiamat bersama orang yang dia cintai. Dia cinta siapa? Kalau cinta orang soleh, dia akan berbangkit bersama mereka. Kalau tidak, kalau dia cinta kepada orang kafir atau kepada Yahudi atau kepada orang jahat, dia akan berbangkit di hari kiamat bersama mereka. Hakadha. Moga-moga insya-Allah hati kita ini penuh dengan cinta kepada Rasulullah dan sahabat Rasulullah, ahlul bait dan orang-orang yang saleh. Amin ya rabbal alamin. Nabi SAW pernah membaca doa untuk golongan Al-Ansar, yaitu di dalam hadis, Allahumma ghfir lil ansar wa li abna'il ansar wa li abna'i abna'il ansar. Ya Allah, ampunkanlah dosa golongan Al-Ansar dan anak Al-Ansar dan cucu Al-Ansar. Masya Allah. Wa bughdul ansari minal kabair. Lepas tu ulama berkata, merasa benci kepada golongan Al-Ansar itu adalah termasuk antara dosa besar. Merasa benci kepada golongan Al-Ansar, sahabat Nabi SAW, itu menjadi itu termasuk dosa besar. Itu termasuk dosa besar. Moga-moga insya-Allah kita semua menjadi antara orang yang cinta kepada Rasulullah, kepada sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin. Insya-Allah kita akan sambung. Hari ini kita belajar 2 hadis saja. Akan sambung insya-Allah di kuliah yang akan datang dari hadis yang ke-25. Sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.